Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia sahibul fadilah Tuan Imam, yang berbahagia ahli-ahli datang ke masjid, yang dikasihi tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita telah sampai pada ayat yang ke-50 daripada surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Sebahagian daripada ayat ini telah kita bincangkan pada kuliah tafsir yang telah lalu. Kita ungkapkan kembali dan kita sambung perbincangan pada pertengahan ayat ini insya-Allah. Maksud daripada ayat yang ke-50, dan ingatkanlah peristiwa tak kala kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman kepada para malaikat. Sebab itu seringkali saya ingatkan tuan-tuan puan-puan, bila kita berjumpa dengan kalimah kami, bukanlah bermaksud Allah memerlukan bantuan jentera kerajaannya ataupun para malaikatnya. Antara dalilnya kami Al-Quran hanya semata-mata rujuk kepada Allah. Ialah ayat inilah kerana kami berfirman kepada malaikat. Kalau kami itu termasuk malaikat, kenapa Allah Ta'ala perlu lagi berfirman kepada malaikat? Oleh itu kalimah kami ini adalah kata-kata agung. Kata kedua, kata sampingan, merujuk kepada Allah itu sendiri. Sebagaimana ayat Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Tafsiran paling utama ialah akulah, yakni Allah yang menurunkan Al-Quran, dan akulah yang akan menjaga memelihara Al-Quran. Dan juga boleh juga ditafsirkan ataupun diterjemahkan yakni aku, yakni Allah yang telah memerintahkan para malaikat segala makhluknya, dan jika tidak diperintah pun Allah Ta'ala masih mampu melakukan kerana Allah adalah maha berkuasa. Ini berkaitan dengan akidah. Jangan sampai kita memahami Allah ni rupanya dia kena minta tolong baru boleh buat. Tak. Justru dah ayat ini kami, Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka, yakni semua malaikat, sujud melainkan iblis. Kita telah bincang kuliah telah lalu, iblis adalah guru kepada para malaikat. Kerana hal inilah ia telah dilaknat oleh Allah, meskipun iblis tidak menafikan bahawa Allah itu adalah Tuhan. Kisnya dilaknat kerana enggan akur terhadap ketetapan ilahi. Di samping itu juga iblis yang asal namanya Azazil
telah bertukar nama kerana dia telah menjadi makhluk yang penuh dengan keangkuhan. Sifat takabur ada pada Allah Azza wa Jalla dengan nama Allah Al-Mutakabbir, yang maha membesar diri, yang maha angkuh. Tetapi bagi nama-nama itu, bila diletak pada Allah, ada pada Allah, semata-mata membawa pengertian yang baik. Bukan maksud bila Allah maha membesar diri, maha angkuh, Allah Ta'ala berada sifat tak elok. Dia rupanya ada zalim. Rupanya dia, Allah ini adalah bebas buat kejahatan, tak. Kepada makhluk jadi sifat tak baik, tetapi bagi Allah indah segala-galanya. Sebab itu di dalam hadis, sesiapa yang takabur akan diharamkan masuk syurga Allah. Sesiapa yang takabur seolah-olah merampas khazanah Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sahajalah yang layak membesar diri, kerana Allah maha tinggi. Makhluk bila dia besar diri, dia akan lupakan dia adalah ciptaan Allah. Allah itulah yang maha tinggi, dia bukan memiliki segala kehebatan. Kehebatan yang ada pada manusia hanyalah ujian hidup. Jangan tenggelam dengan ketinggian, kemewahan, kelebihan diri. Siapa yang merasa dia lebih, berarti dia takabur, dia telah mewarisi sifat iblis yang telah dilaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Azazil dan nama barunya iblis asal besar diri? Kerana dia dicipta daripada unsur api. Kenapa nak kena sujud kepada Nabi Adam? Ikut sebilangan ulama, dia rasa tak layak untuk sujud pada Adam. Adam diciptakan pada tanah yang hina. Dan ikut sumber riwayat tertentu, diciptanya Nabi Adam dalam keadaan kulit hitam. Sedangkan Azazil rupa yang mulia, mana boleh sujud pada benda hitam. Dan kebetulan dia ada guru. Biarlah anak murid, jangan guru pula terlibat. Ini unsur-unsur yang menyebabkan iblis asal dia hebat, asal dia tinggi, lalu dia enggan akur kepada perintah Allah. Kalau tak, macam dia jatuh martabat. Ia adalah berasal daripada golongan jin, di mana sifat jin Allah Ta'ala sebut la ayat 50. Mereka ni selalu mendahaka terhadap perintah Tuhan. Oleh itu, patutkah kamu, yakni wahai manusia sejagat, hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku. Ini adalah peringatan Allah kepada semua manusia, khasnya kepada yang telah pun beriman. Kita yang telah pun beriman, kenapa masih lagi kena ambil perhatian ayat ni? Apakah kita akan menyembah iblis? Apakah Tuhan ada selain Allah, iaitu iblis? Tidak sama sekali. Ini umat Islam, terutama tuan-tuan perempuan dan saya, kita akan lakukan. Umum dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Yasin, Allah Ta'ala menyebut kepada semua manusia, Ya Bani Adam, wahai keturunan anak Nabi Adam ini, keturunan daripada Nabi Adam AS. Daripada ayat surah Yasin ada diutarakan, La ta'budu syaitan, jangan sama sekali sembah syaitan. Kalau kita tengok seorang, kalau dia Muslim, lepas main maghrib, lepas main isyak, dia pergi cari satu tiang, dia ada buat ritual di situ, buat satu ibadat. Kita pun tengok satu macam dia duduk sujud. Tuan buat apa ni? Dia pun sebut, tadi kita sembah Allah, kali ni sembah syaitan, sembah iblis. Kita pun jadi takut dengar pengakuan dia ni. Maksud saya, lazimnya kita takkan jumpa macam tu. Kalau ada buat begitu di belakang tu, memang dia ni ada masalah mental. Dia semayang elok, kemudian dia pergi situ, dia buat ritual, rupanya dia kata dia sembah syaitan. Kita kata memang tak betul. Dan dia pun sebut, saya buat macam ni kerana saya gila. Oh, rupanya kerana ni ke? Maksud saya ialah, kita takkan jumpa umumnya yang telah mengaku beriman, dengar kuliah sampai kuliah, semayang sunat, kita terlibat dalam kuliah ilmu ni, takkan buat. Oleh itu, orang Islam lazimnya bebas. Tetapi kenapa Allah Ta'ala tetap mengingatkan menerusi ayat 50? Kerana ada orang juga mengambil syaitan sebagai sembahan secara tak langsung. Dan secara langsung pun dilakukan oleh manusia yang lain.
Kalau kita tengok kitab-kitab agama lain juga ada sebut tentang syaitan. Cuma itu akidah yang rosak. Mereka juga mengingatkan kuasa jahat yang menghasut manusia, yang menyebabkan manusia tak dapat syurga. Dalam kacamata agama tu ada istilah syaitan, dewa jahat, kuasa kejahatan, kuasa hitam, macam-macam istilah. Di samping tu juga ada yang lari pada agama itu dan sudah tu lari pada Islam. Mereka direct sembah syaitan. Di California ada satanic temple, ada kuil syaitan. Contoh yang dekat dengan kita tahun 90-an, kita dikejutkan dengan pengikut geng black metal, golongan metalik. Golongan ni ada metalik yang jenis suka hiburan saja, ada yang terbabas sampai gambar-gambar syaitan, buat upacara api. Dan mereka mengakui bila pejabat agama tangkap, kami memang mengikuti syaitan kerana syaitan lebih baik pada malaikat. Dia merapu macam tu. Syaitan telah mendatangi mereka dan mereka percaya pada syaitan. Kerana bagi mereka macam pengikut di US, pihak kerajaan mereka tahu tentang kewujudan kuil syaitan. Tapi apa mereka sebut? Kami tak ajar semua api di sana lah. Kami tak ajar perkara-perkara pelik. Cuma kami percaya syaitan ni sebahagian pada makhluk langit. Dan kami sembah kepadanya kerana dia lebih dekat dengan Tuhan. Tak mustahil ikut akidah dia orang lah. Akidah yang rosak. Kita sebut akidah kepercayaan. Tak mustahil akibat kami rapat, kami juga akan pujuk syaitan iblis ni akan kembali ke pangkal jalan. Kerana orang lain satu dunia pandang dia jahat. Kerana dia jahat. Kami tahu dia jahat, tapi kami ritual kepadanya, kami hampiri kepadanya, kami minta tolong pada dia. Tak mustahil dia jadi baik kerana kami. Boleh tak orang Islam pegang pandangan ni? Kerana Al-Quranul Karim telah menyatakan iblis sudah sesat buat selama-lamanya. Tak perlu kita berbaik sangka dan berusaha. Yang penting ialah marilah kita selamat diri kita daripada api neraka Allah dengan mawasi daripada sembah syaitan secara langsung dan tidak langsung. Allah Ta'ala menyatakan ada orang akan ikut iblis dan keturunannya. Keturunannya adalah syaitan-syaitan, termasuklah jin di kalangan syaitan juga. Yang telah kita bincang pada kuliah telah lalu. Kerana jin asalnya dia makhluk lain, tetapi dia bercampur baur, dia berkahwin dengan syaitan. Dan jin juga menjayakan kerja-kerja jahat daripada syaitan. Maka mereka dianggap sebagai kelompok yang sama. Macam mana jin boleh join kepada kelompok syaitan? Kerana mereka ada DNA yang serupa, iaitu daripada api. Hadirin sekalian, bagaimana manusia boleh tunduk kepada syaitan secara tak langsung ataupun menyembah syaitan dan iblis? Apabila mengikuti larangan-larangan Allah, tidak ikut perintah Allah. Yang kedua, apabila menjadikan sesuatu bahan perantara kepada Allah. Ini sangat diminati oleh iblis dan syaitan. Kita tak tukar agama. Kita bukan kata agama yang betul dan tak sembah pun syaitan direct. Tapi bila buat satu perantara, syaitan sangat suka kerana kerjanya dah jadi senang. Kenapakah wujud agama selain pada Islam dalam sejarah? Ia mula berlaku agama baru pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Artinya pada zaman Nabi Adam sampai Nuh tak ada agama lain lagi. Apa punca agama itu muncul? Syaitan memang dah ada di muka bumi, tapi hasutan syaitan dan iblis tak berjaya. Sehinggalah berjaya dengan ampuh pada zaman Nabi Nuh. Disebabkan zaman Nabi Nuh, matinya beberapa pemegang urusan agama yang berjasa pada masyarakat mati. Lalu syaitan dapat satu idea untuk hargai Nabi dan wakil-wakil agama itu. Wujudkanlah replika ataupun perantara untuk menyanjung ataupun mengungkap kembali jasa-jasa mereka menerusi replika-replika yang dicipta. Bukan sembah direct. Macam contoh buat gambar, buat ukiran, idea daripada syaitan. Dengan tujuan yang baik. Lalu mereka pun ukir sebagai kenang-kenangan. Akhirnya dah jadi telajak. Sampai peringkat kena berdoa direct. Sembah ini bukan sembah patung, sembah pada Allah
cuma perantara. Lalu selepas itu wujudlah berhala. Sembah benda tu terus. Wujudlah agama-agama yang mengadakan sembahan selain pada Allah bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Muslimin dan muslimat sekalian, apa lagi tanda seorang itu telah menjadikan syaitan dan keturunannya sebagai ikutan? Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut syayatina minal jin, syayatina minal ins. Syaitan rupa-rupanya bukan di kalangan jin sahaja. Saya sebut tadi berlaku perkahwinan jin dan syaitan pun mula membiak, mula berkembang. Satu lagi Allah Ta'ala sebut rupanya ada lagi spesies syaitan. Tadi syaitan di kalangan jin yang membiak-biak. Satu lagi adalah syayatina minal ins, syaitan di kalangan manusia. Manusia pun jadi syaitan. Dalam upacara ritual menyembah syaitan, mereka diminta oleh syaitan untuk minum darah. Awalnya minum darah kambing, minum darah sembelihan yang tak dibaca nama Allah. Kalau baca nama Allah pun sembelih minum, haram hukumnya. Kerana surah Al-Ma'idah dan surah Al-Baqarah menyatakan minuman yang diharamkan antaranya adalah darah. Di samping itu juga, dalam upacara di samping minum darah haiwan, mereka juga minum darah manusia yang dibunuh. Hadis sekalian, rupa-rupanya bukan mereka ni jadi syaitan sahaja. Iaitu faman yakfur bit-taghut. Sesiapa yang engkar tak mau ikut taghut, berarti benar-benar ikut Allah, kerana taghut adalah jelmaan syaitan ataupun syaitan di kalangan manusia. Apakah itu taghut? Allah Subhanahu wa taala minta kita ni beriman kepada Allah dan jauhi taghut menerusi surah Al-Baqarah. Faman yu'min billah. Lepas itu ada sebut wa yakfur bit-taghut. Siapa benar-benar beriman dengan Allah kemudian jauhi lawan taghut, berarti dia berada jalan yang lurus. Persoalannya apa taghut? Taghut sudah tentulah iblis, sudah tentulah syaitan. Dan taghut ini adalah orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh dengan kelebihannya lalu mengajak ke jalan yang salah. Ini ada syaitan di kalangan manusia. Dan ini kadang-kadang lebih bahaya pada syaitan di alam ghaib. Alam ghaib sekarang ni dalam masjid punya ada syaitan. Yang kita bincang kuliah dulu, masa nak semayang syaitan ada, duduk zikir pun syaitan duduk di tepi. Syaitan duduk juga dalam masjid. Dalam bilik air ada, dalam hutan ada, atas bumbung ada, mata tempat ada. Tetapi yang lebih bahaya adalah syaitan di kalangan manusia yang licik cara fikirnya, berpengaruh. Ini ramai orang ikut. Kalau orang kata ni syaitan, nampak orang tak ikut. Tapi yang kata pemimpin ataupun seorang yang berkuasa, orang berpengaruh, bukan nanti pemimpin sebenarnya. Ayah sendiri pun boleh jadi taghut. Kerana dia ada orang bawah, dia ada orang yang dikawal. Siapa buat kerja jahat, menaja kejahatan kepada orang bawahnya, dia telah menjadi wakil ataupun jelmaan syaitan. Sangat banyak masuk menerusi media massa. Minggu ni kita panas dengan isu rumah tangga artis. Orang tolong sebar cakap tak habis bab ni kita khawatir dia jadi syayatina minal ins. Dan orang yang ada masalah rumah tangga pun tak selesai elok-elok, syayatina minal ins. Dan celah-celah ni juga menyedihkan. Orang yang patut tak masuk campur dan memfitnah Islam pula. Untuk cari like, untuk cari pengikut. Inilah taghut. Tak habis-habis dia ni. Seorang wanita yang pakai tudung, nampak beragama tapi tinggal agama. Mudah-mudahan dia kembali ke pangkal jalan. Dia tak jadi macam puan-puan muslimat yang beramal setia dengan Islam yang sebenar. Dia tafsir sendiri Quran, dia tafsir sendiri hadis. Dia kata artis-artis ni yang terlibat masalah ni kerana bab poligami dalam Islam.
Dan seorang dia sebut nama itu, ni ikut sunnah Nabi lah. Dia jadi panggil tak elok ni kerana dia ikut sunnah Nabi. Masya Allah, dia pergi kait dengan Nabi macam tu. Kalau bawa kepada perundangan Islam, valid dengan kes memang murtad. Mahkamah panggil, puan, memang dengan niat sebab begitu, ya, saya berkeyakinan penuh Nabi memang salah, Nabi tak ikut Allah, Nabi buat pandai-pandai hukum, orang ikut hukum Nabi bawa, sebab itu punah masyarakat, punah rumah tangga. Kalau dia vokal begitu dalam mahkamah, maka dia akan dikenakan hukuman ridah, dibunuh oleh undang-undang Islam kerana tak hormati Rasul Allah yang mulia. Kerana apakah Nabi Muhammad tak ikut Allah? Baginda lah yang paling ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ada acuan Allah. Sunnah Nabi datang daripada Allah. Yang bermasalah ni tak ikut sunnah Nabi. Sunnahnya tak ikut hukum tu betul. Bukan masalah peruntukan poligami itu. Sampai dia kata, cuba tengok, Nabi ni kahwin ramai tu, menyebabkan isteri Nabi dizalimi. Isteri Nabi porak-peranda. Hari ni kita nak bising artis porak-peranda, bising dulu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa ni? Kita ingatkan manusia ayat 50. Dia sama sekali kita tengok dia tak akui dia semua syaitan. Tetapi syaitan sedang ketawa dan bergembira di atas apa yang disebutnya, apa yang dipertahankannya. Dan lebih malang saya tengok, kalau kita buka Facebook orang tersebut, saya tak cadang nak sebut nama lah. Kalau kita tengok, kalau sekadar nak follow, tak apa, mungkin follow kita nak tahu minggu ni dia cakap apa, ke depan dia cakap apa. Tak mestinya kita follow itu, kita setuju dengan apa segala-galanya. Tetapi yang boleh kita kata menyetujui bila like. Termasuk kadang artis barat pun kita follow lagi, tengoklah artis ni ke mana, apa yang ditunjuk tu. Artis barat kita follow, rupanya dia dah berubah. Kita nak tengok pandangan tak Islam, pelibatannya masyarakat, itu tak apa. Tapi yang apa dia tulis masa tu benda tak betul, kita pergi like, ada orang like. Macam mana kita selalu sebut, redha pada maksiat dikira buat maksiat. Dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah, al-kufru bil kufrun. Suka pada benda kufur, dia anggap sudah kufur. Bila saya tinjau buat analisis, yang like itu bukan seorang dua, ratus orang. Kadang like itu sampai ribuan. Siapa yang ribuan tu bila kita tengok, zahirnya Muslim dan Muslimah. Tapi taklah sampai 1 juta Ustaz. Takat 2,000. 2,000 ni nanah. 2,000 ni barah. 2,000 ni kuman yang akan memarahkan keadaan. 2,000, 1,000 walaupun tak sampai 2 juta ataupun 200,000 orang yang kita kira bersetuju dengan benda kufur. Semua ini kita bimbang telah menyebabkan syaitan berseronok kerana mereka ini telah menjadi golongan menyimpang daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bila bersekongkol pada benda-benda yang lari daripada ketentuan syarak. Ini perlu kita awasi. Kadang anak-anak, kadang keluarga kita ada terlibat menyokong. Kadang saya tengok Allahu Akbar, kawan kita pun ada setuju. Dia kadang masalah macam ni. Yang setuju ni, dia hadapi masalah dengan suami dia. Suami dia curang. Suami dia tak bagi nafkah yang baik. Itu satu hal lah. Tapi jangan pergi sokong orang masalah. Jangan pergi sokong pahaman yang tak menyokong Islam. Masalah keluarga lah. Rupanya cuba tengok, dia ni pun ada masalah macam kita. Tak apalah, persamaan masalah. Tapi jangan disamakan akidah. Jangan pergi ikut pahaman yang bukan-bukan. Ini penyebab kadang orang jadi like. Ini penyebab orang itu terus di-follow. Semua ini akan bertitik tolak pada akidah. Akhirnya takut kita ditolak akidah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat ini Allah Taala sebut, sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu yang patut kamu jauhkan. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti mereka yang pilih itu, pengganti yang telah mereka pilih itu. Allah Ta'ala menyatakan siapa yang pilih jalan syaitan,
sembah syaitan secara langsung dan tidak langsung, mereka ni digelar apa? Orang yang zalim. Zalim pada siapa ni? Zalim Allah kah? Tak, zalim diri sendiri. Ada akal, ada iman dikorbankan, mereka telah zalim. Lalu mereka akan terima padah di akhirat, menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa zalim lagi? Ayat yang saya baca pada surah Yasin tadi, Allah Ta'ala sebut, Alam a'had ilaikum. Bukankah kamu telah berjanji semua, wahai roh-roh? Ya Bani Adam la ta'budu syaitan. Ingat tak Bani Adam semua, kamu dah janji tak akan sembah syaitan. Allah Ta'ala dah amanatkan kepada manusia ala roh. Lalu manusia di samping dia ala roh, semua manusia sejagat juga bersetuju kepada Allah terhadap polisi. Bahawasanya Allah Ta'ala tanya, antara polisi minta ikrar sepakat. Alastu bi rabbikum. Apakah Allah Ta'ala tanya kembali di akhirat polisi yang pernah diikrar, bukankah aku ni Tuhan kamu? Ya, kami telah saksikan di alam akhirat. Antaranya soalan yang akan diungkapkan balik, apakah kamu dulu setuju bahawanya asalnya syaitan akan dijauhi, syaitan tak akan jadi sembahan? Ya, kami pernah bersetuju satu ketika dahulu. Lalu siapa tak kotorkan janji ini, dia telah termasuk golongan yang zalim pada diri mereka sendiri. Ayat 51, di mana kata ahli tafsir, Allah Ta'ala begitu murka kepada iblis dan syaitan dan para pengikutnya. Antara dalilnya, kenapa tak perlu ikut syaitan ni? Kenapa dia orang ikut syaitan dan iblis? Kerana Allah Ta'ala juga bagi pinjaman kuasa. Syaitan ada kuasa, tetapi kuasa mereka taklah kuat mana pun. Yang akan terpedaya adalah orang-orang yang lemah iman. Apa bentuk kuasa syaitan dan iblis? Hayat yang begitu panjang. Iblis hayat tak mati sehingga kiamat. Syaitan hayat panjang tapi akan mati. Macam mana syaitan boleh mati? Kita bincang kuliah terlalu menerusi doa. Kita baca contoh, Allahumma inna na'udhu bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hammah. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada syaitan dan sebarang anasir yang buruk. Maka terbakarlah, musnahlah syaitan. Dibaca ayat kursi pada tempat yang ada gangguan, musnahlah ataupun jauhlah penangan syaitan tersebut. Apa lagi kekuatan yang Allah Ta'ala pinjamkan, beri kepada syaitan dan iblis? Mereka boleh masuk dalam badan manusia. Asal suara lembut, tapi bila masuknya suara jadi garau, jadi bengis, jadi macam harimau pula. Saka apa semua ni daripada anasir syaitan ataupun jin dia masuk. Bukan nanti orang kena hasut. Sebenarnya dia boleh masuk badan saya, tuan-tuan perempuan yang mulia. Masuk menerusi peredaran darah. Dia boleh jadi benda kecil masuk ke fikiran, masuk dalam hati. Baik itu Nabi nasihatkan untuk mengekam pergerakan syaitan ni, antaranya ialah dengan banyak berpuasa. Jadi dia jadi benteng perisai dalaman dalam jiwa kita masing-masing. Ada sebahagian pemikir mengaitkan kuasa pinjaman syaitan ni ialah wujudnya kerajaan iblis dan syaitan. Ada justifikasi ataupun logiknya. Mana-mana makhluk dia kena ada tempat, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak bertempat. Lantaran itulah bila kita jumpa ayat thumma stawa 'alal 'arsy, contohnya dalam surah As-Sajadah, dan kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Di sisi mazhab Asy'ariyah dan Maturidi ataupun pahaman kita di Malaysia Nusantara ni, kitab-kitab akidah, dia akan tafsir, dia akan takwil. Apa makna ayat ni? Bukanlah makna Allah Ta'ala duduk bersemayam atas arasy. Sebenarnya maknanya thumma istawla, kemudian Allah Ta'ala menguasai arasy. Kenapa mereka palingkan daripada makna asal? Ini pandangan golongan Asy'ariyah dan Maturidi. Kerana Allah Ta'ala bukan makhluk. Kalau ada tempat, makna duduk perbuatan. Duduk sudut. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada satu pun perbuatan, keadaan, apa-apa jua yang sama dengan Allah. Kerana Allah tu Tuhan. Atas reason inilah ditafsirkan sedemikian. Dan agak lebih selamat sesuai dengan
kaedah Al-Quran kadang disebut direct dan kadang adalah lebih banyak bahasa-bahasa yang tersirat. Tersirat kerana sasra Al-Quranul Karim. Kalau ayat lain pun dah sasra, takkanlah tentang diri Allah tidak ada sasra. Ini hujah di kalangan ulama Asy'ariyah dan Maturidi. Satu lagi kelompok ulama iaitu ulama Salafi. Mereka kata bila jumpa ayat macam ni, kemudian Allah Ta'ala bersemayam atas arash, bila mana Allah Ta'ala sebut macam tu, itulah tak perlu kita terang lebih-lebih. Ini pandangan Salafi. InsyaAllah kita akan sampai lebih dalam tentang masalah ni. Okey, baik. Poin saya ialah Allah tak bertempat lain pada Allah. Termasuklah syaitan dan iblis kena ada tempat. Baik tu dia menempatlah rumah. Rumah kita ada syaitan. Cuma sikit dengan banyak. Ganggu tak ganggu. Rumah tak akan diganggu bila kita baca Quran. Rumah tak akan diganggu bila ahli-ahlinya bagaimana macam mana tuan-tuan perempuan buat, minta anak-anak semayang, setia dengan semayang, rumah itu akan terlerai pada gangguan syaitan. Dia hanya kadang jin duduk di bumbung macam tu je, dia lalu tak kacau. Kita terpelihara, bahkan mereka takut kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Dalam masjid pun dia hadir semayang dengan kita, cuma ada jin Islam, jin tak Islam. Syaitan hadir tapi langsung tak semayang lah. Oleh itu kerana bab inilah justifikasinya, disebabkan Allah Ta'ala bagi kuasa seperti dia mampu terbang, masuk dalam badan, maka tak mustahil adanya kerajaan iblis dan syaitan. Jadi kerajaan ni di mana? Tak diteranglah hadis secara langsung. Tak langsung tu adalah hadis. Bahwasanya Nabi ada sebut wujudnya syaitan-syaitan yang berlega di laut. Ada beberapa hadis cerita syaitan berlega di laut. Lalu ulama kata kalau Nabi selalu sebut, seolah-olah ada kerajaan di situ. Kenapa Nabi tak mention terus? Bagi tahu siap-siap ada kerajaan, nanti ada manusia dia akan sibuk apa ni. Dia tak duduk dalam masjid dah. Dengan saya pergi kaji laut, nak cari ni, nak lawan syaitan betul-betul. Nak bom tempat tu. Yang pentingnya amalan kita tu. Dia akan ada orang duduk sibuk. Cari ni lah. Malam ni duduk sibuk. Bila nak kiamat, duduk kaji. Siapa ni? Kalau Imam Mahdi lahir di Sedang ni agak-agak siapa? Dia duduk kaji, duduk cari malam-malam yang nampak serban tebal sikit. Ni Imam Mahdi ni. Dia duduk sibuk benda tu. Ngaji fiqh, ngaji Quran, tafsir, dia tak peduli dah. Yang dia kira isu-isu kiamat. Ada orang macam tu. Oleh itu bukan tugas Nabi untuk perincikan. Yang penting adalah perincikan sifat-sifat syaitan yang perlu dijauhi oleh umat. Tetapi kalau kita nak ambil pengajaran boleh. Kerana ada banyak peristiwa aneh berlaku di alam yang lain pada alam manusia. Contoh dalam hutan. Kalau kita pernah tidur dalam hutan nampak benda-benda pelik. Kerana itu juga pentempatan jin termasuk syaitan dan iblis yang sentiasa bergerak rata tempat. Dan lazimnya di laut juga kerana adanya isu pesawat hilang. Adanya tempat yang terus dikaji oleh pihak barat. Iaitu segitiga Bermuda. Tempat tu radar tak ada. Setelah di atas pun tak boleh detect. Tak boleh masuk kawasan ni. Dikatakan Allah Ta'ala alam. Banyak besi juga. Tak apa tuan-tuan dan saya, kita tak ambil peduli sangat tu tak apa. Ini dia panggil sekadar sampingan. Namun kalau kita nak kaitkan, boleh jadi itu juga sebahagian pada kerajaan yang Allah Ta'ala pinjamkan, benarkan, izinkan kepada iblis dan syaitan untuk sebagai lokasi pusat pemerintahan mereka di muka bumi ini. Kerana dalam kita tak pernah masuk, hutan pun tak pernah masuk, maka di situ pun tak pernah pun manusia duduk tinggal. Tak mustahil juga menjadi sebahagian daripada pertempatan yang ajaib. Hadirat sekalian, yang paling terasnya adalah jangan sampailah lebih-lebih lagi diri saya lah. Syaitan pilih hati kita ni. Pilih diri kita ni jadi kerajaannya. Jadi bantuan kepada pergerakannya. Maka kita amatlah golongan yang sangat rugi kerana termasuk golongan yang zalim. Ayat 51 Allah Ta'ala berfirman. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina 'abuda. Allah Ta'ala begitu murka, kata ahli tafsir, kepada syaitan dan iblis.
Aku tidak memanggil mereka sama sekali untuk menyaksi atau membantuku menciptakan langit dan bumi. Walaupun hebat iblis tu tak pernah terlibat pun. Walaupun dia pernah jadi guru, dia juga ada kemuliaan di langit, tak pernah terlibat. Apa punca orang sampai peringkat bomo tertentu, dia istihad, saya memang bukan Islam, ada kes. Pengamal ilmu hitam dia kata, saya memang tinggal Islam. Islam apa saya dapat? Dengan Islam saya dapat rezeki. Dengan Islam saya tak dapat senang hidup. Saya amal ilmu ni kerana makhluk yang bantu saya, dia ni lah. Dia tunjuk satu sudut dalam rumah. Jin ataupun syaitan dan iblis yang turut serta. Yang bagi kiriman maklumat. Kan dia baca, dia tilik air, dia tengok tangan, dia bagi tahu apa yang nak berlaku. Saya dengan ilmu daripada dia orang ni, saya bantu orang. Saya bukan minta dia orang ni pergi curi dia orang. Saya nak bantu orang jumpa saya, maklumat pada kawan baik saya ni, nak bantu urusan hidup. Saya bagi tahu isu berdasarkan tilikan tangan ni, jodoh yang isteri nombor 2 akan datang. Seronok lah orang ni. Tengok tangan ni lulus Paisar ni. Saya nak bantu. Saya nak bagi kegembiraan, bukan nak bagi kecelakaan. Dan kecelakaan pun saya bagi alamat agar dia dapat kesejahteraan. Orang ini telah ditipu oleh iblis dan syaitan. Allah Ta'ala kata itu kalau kamu kagum bantuan yang kecil dan syirik. Apakah kamu tak mahu pada Allah yang cipta kekuasaannya, yang ada kekuasaan dan keagungan lebih tinggi. Bahkan Allah lah yang cipta iblis dan syaitan. Dan dia juga, Allah tidak juga meminta bantuan setengahnya pun untuk menciptakan setengahnya yang lain. Beranak pinak iblis dan syaitan pun atas izin daripada Allah, bukan kerana mereka berkuasa penuh. Dan tidak sepatutnya aku, yakni Allah, mengambil makhluk-makhluk yakni yang terlaknat dan yang telah menyesatkan itu untuk menjadi pembantuku dahulu, kini dan juga buat selama-lamanya. Muslimin dan muslimat, kita boleh ikuti dialog Allah Ta'ala dengan iblis ini seumpama dalam surah Al-A'raf. Antaranya, bila mana iblis dah sebut, aku tak boleh sujud pada makhluk bernama Adam ni. Ringkasnya apa Allah Ta'ala sebut? Qala fahbir minha. Maka kerana keingkaran ini, terusirlah kamu daripada syurga. Fama yakuna laka an tatakabbara fiha. Tak lain kamu kena ingat iblis, punca utama adalah kamu takabur, rasa besar diri. Fakhruj innaka minas saghirin. Maka terusirlah kamu akan menjadi ketua bagi segala golongan hina zaman berzaman. Apakah iblis angkat suara? Apakah iblis kata, sekarang ni kerana kau campak aku keluar, usir aku keluar, aku tak mengaku kau Tuhan lah? Tak. Kerana iblis tetap ada akidah. Bukan maksud dia jadi ahli sunnah wal jamaah, dia pun boleh duduk dengan kita, tak? Oh, rupanya taubat. Allah Ta'ala tak mau terima taubat. Akidah maksud di sini ialah dia setuju Allah tu Tuhan. Kesimpulannya ialah orang yang benar-benar menggembirakan syaitan, di samping apa kita misalkan tadi, ialah orang yang sembah selain pada Allah, lebih teruk pada iblis dan syaitan. Walaupun dia baik sesama manusia. Ini akidah yang perlu kita faham. Tetapi kita dah baca, kita telaah pula lain. Bukanlah bermaksud atas akidah ini, lain pada Islam, hendaklah dibunuh, dilupuskan, dimusnah kerana mereka lebih teruk pada iblis. Tak. Nak bagi tahu akidah kita ni murni sangat. Alhamdulillah kita terselamat walaupun mungkin buat dosa. Dosa iblis takabur. Yang lebih dosa pada iblis, ada Tuhan selain Allah, sembah lain pada Allah, ada keperantaraan selain pada Allah, lebih teruklah daripada iblis. Sebab itu dalam Al-Quran ada satu pidato yang Allah Ta'ala rakamkan, yang saya ringkaskan, pidato yang Allah Ta'ala izin, ucapan akhir daripada iblis sebelum dimasukkan dalam neraka. Mafhum pada ayat tu yang panjang, Allah Ta'ala izinkan iblis berucap dalam satu pidato khas. Pidato maksudnya dia bercakap tempat tinggi, macam tuan imam kita
khatib tempat tinggi kan, untuk gamit perhatian, untuk semua dengar, semua diam. Iblis pun diizinkan bercakap. Dengan suaranya dengar oleh semua pihak di padang mahsyar. Sebelum nak lalu masuk ke laluan berikutnya, apa kata Iblis? Sesungguhnya hari inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Pada hari ini kalian telah kenal aku, maksud ayat. Kalian telah nampak hakikat, ini salah, ini benar. Hari ini aku walaupun akan masuk bersama kamu ke tempat neraka itu, aku berasa gembira setelah mana tak lama sebelum ini aku tak gembira. Kerana aku akan masuk bukan seorang, aku akan masuk dengan orang-orang yang telah ku janji pada Tuhan. Aku nak nyesatkan mereka dan ada banyak yang ikut aku. Sesungguhnya janji Tuhan itu benar. Siapa yang ikut aku, mereka telah tertipu dan menzalimi diri mereka sendiri. Full stop, masuk dengan Iblis. Inilah ucapan akhir daripada Iblis laknatullah. Allah Subhanahu wa taala merakangkan lagi betapa murkanya Allah kepada iblis dan syaitan dan juga taghut. Di dalam kitab Fi Zilalil Quran karangan almarhum Syekh Qutb, kesirna marahnya Syekh Qutb pada orang yang pilih jalan syaitan. Dia lebih kepada, Syekh Qutb ni lebih kepada politik Islam, kemasyarakatan Islam seruannya. Dipanggil apa? Metod dalam tafsir Syekh Qutb. Kalau karya-karya lain dia ada metod ke arah fiqh macam itulah. Hebat Quran ni dia boleh bawa daripada awal ayat surah Fatihah tu sampai habis. Untuk politik saja pun boleh, untuk akidah saja boleh, fiqh macam-macam ataupun gabung semua. Contoh ulama yang cemerlang menggabungkan semua adalah Imam Fakhr Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Kunci-kunci rahsia ilmu Allah, Mafatihul Ghaib. Ulama lain panggil nama kedua bagi kitabnya ini At-Tafsirul Kabir, tafsir mega. Kerana sains ada, matematik ada, dia boleh masuk celah-celah ayat tu. Ini dikarang oleh Imam Fakhr Razi. Manakala Syekh Qutb yang mati pada tahun 1966 akibat mati di tali gantung, dia lebih pada politik dan kemasyarakatan Islam. Ada orang tolak tafsir ni. Dia kata tafsir ni menyebabkan asyik politik, asyik cerita bab sosial, sampai ilmu lain terlupa. Tak. Kerana Syekh Qutb ni dia terkesan dengan kezaliman pemerintah. Dia kenal sangat dengan pemerintah yang zalim di sana. Dan kecewa sangat orang menghambakan diri pada pemerintah dan sistem yang zalim. Biarpun Mesir adalah bumi Nabi Musa, bumi yang pernah terima Taurah, bumi yang juga kaya dengan alim ulama yang tahu bab Quran. Kamu guna Quran hal ibadat, tetapi dalam hal perundangan, susun masyarakat, Quran tak diindah. Kamu tahu Jamal Abdul Nasir tu zalim, berkiblatkan barat, kamu nak junjung juga dia. Inilah nada Syekh Qutb dalam kitabnya. Kenapa dia begitu marah? Dia selalu ungkapkan perkataan taghut. Asalnya Syekh Qutb ini, untuk maklumat muslimin dan muslimat, dia bukan ustaz. Dia orang yang tak mengaji agama. Dia pergi lanjut pelajaran bidang engineering di Amerika. Sehinggalah pada hari Isnin tiba-tiba dia dengar bunyi gereja. Dia tanya pada kawan dia, kemarin macam dah bunyi dah. Apa sebab, apa hal yang ini bunyi pula? Kawan dia keberatan nak cerita. Rupanya kawan baik dia ni ayah tu Fazal, orang pederi lah kita katakan. Akhirnya dia bercerita benarnya setengah gereja di US hari ini ni, ya, bagi pihak ekstremis ni seronok kerana merayakan ulang tahun setahun kematian Imam Hassan Al-Banna. Imam Hassan Al-Banna lah yang menubuhkan Islamic Movement, gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, gerakan dakwah dan siasah di Mesir. Panjang cerita lah bab ni. Imam Hassan Al-Banna ni mati setahun kena tembak. Siapa tembak? Mengikut pengkaji yang tembak ni tok-tok Arab Muslim yang diupah oleh pak pemerintah dan barat. Bunuh dia kerana ada dah ramai nak ikut Imam Hassan Al-Banna ni. Hassan Al-Banna ni masuk dalam sistem politiknya, ekonominya, cara demokrasi lah maksud saya tu, bukan cara keganasan. Lama-lama orang dah nampak, rupanya kita kena tinggalkan acuan barat. Akhirnya muncul Imam Hassan Al-Banna, akhirnya dia dibunuh. InsyaAllah ta'ala kita sambung sikit lagi selepas azan isya.
Kutu akhirnya bertanya kepada kawan karibnya menerangkan hari ini gereja sebahagiannya, iaitu yang di kalangan golongan ekstremis Kristian, merayakan setahun kematian Imam Hassan al-Banna. Imam Hassan al-Banna telah dibunuh dengan 5 das tembakan di pejabat Ikhwan Muslimin di Qahirah. Syed Qutb dia tak tahu apa tentang Imam Hassan al-Banna. Dia hanya mendengar dan tentang perjuangan itu daripada mulut sahabatnya yang non-Muslim. Akhirnya kata-kata penerangan itu umpama das tembakan ke dalam hatinya, menusuk masuk, menekan jiwanya bahawa dia seorang Muslim tetapi tak mahu cuba menyebarkan kebenaran di bumi Mesir. Kenapa aku ni tak tahu tentang seorang yang baik, yang murni perjuangannya seumpama Hassan Banna. Akhirnya dia balik pada US sebagai engineer. Dia jadi apa? Sebagai profesional Islam. Macam tuan-tuan perempuan, berjiwa Islam. Tak tinggal agama. Nak ibadat, nak agama juga berlaku dalam masyarakat. Jadi bila dia balik, dia terlibat dalam gerakan dakwah dan siasah ini. Dia menjadi pemimpin sehinggalah berlaku satu, kita panggil konspirasi lah. Orang tuduh dia nak bunuh Presiden Amerika pada hari kebangsaan. Akhirnya dia memperkerat sahabat, diumban dalam penjara dan kemudian dihukum gantung. Masa hukum gantung tu, ada kisah terkenal, kita panggil mufti lah, orang agama khas daripada pihak kerajaan datang kerana orang nak tahu apa berlaku dalam penjara. Orang nak tahu, orang agama kena nasihat elok-elok ni sebab ada orang ikut pahaman radikal daripada Syed Qutb. Dan sehingga ke malam ini, sikit yang saya sentuhkan, saya mengajilah sebuah sedikit di Mesir. Kekejaman, kezaliman perintah sana terkesan sampai ke malam ni. Anak-anak murid saya yang belajar dengan saya pun ada lanjut pelajaran ke sana pula. Mereka kata trend zalim ni ataupun kisah lama tu masih menghantui. Kadang apa yang kata politik ini bukan politik kepartian sebenarnya. Kadang ada setengah pihak dia nak cerita politik ni jangan rasuah, politik ni ikut agama. Ada juga yang menggunakan parti dalam masjid, itu memang tak boleh. Itu ada perbincangan, memang tak boleh. Sebab dia akan menyebabkan perpecahan. Sebab parti macam mana pun, walaupun kita sokong, walaupun kita bersama, dia bukan maksum. Dia ada benda yang tersilap strategi dan sebagainya. Oleh itu apa yang baiknya mana-mana pihak ialah pendekatan politik dan sebagainya balik pada agama. Bagaimana dia nak balik pada agama, itulah yang patut kita setuju. Walaupun daripada pelbagai pihak. Nada ini pun tak boleh di Mesir. Sehingga ke malam ni lah kita kira, siapa cakap atas nasihat macam tu, wahai pemimpin semua, jangan cari kekayaan lebih, baliklah pada undang-undang Islam, mentadbirlah sebagai orang berintegriti. Nasihat cakap waktu maghrib, isu dah tak ada. Tambah lagi tahun 60-an, 70-an akan dituduh cuba menggulingkan kerajaan, akan dituduh sebagai golongan radikal. Lalu sebelum matinya Syed Qutb, dia sempat tulis dalam fi zilal Quran, siapa yang bercakap nada itu, iaitu nada menyanggah kebenaran, sekat jalan-jalan agama yang sepatutnya, mereka inilah taghut. Sila rujuk pada ayat 256 surah Al-Baqarah yang saya sempat tengok balik tadi. Inilah ingatan Allah. Faman yakfur bil taghut, siapa yang sanggup kufur pada taghut, bukan nanti syaitan dan iblis, termasuklah pemimpin ataupun berkuasa yang membawa rakyat ataupun orang bawahan ke jalan yang salah, kena kufur kepadanya. Apa maksud kufur padanya? Jangan patuh, jangan disokong. Wa yu'min billah, serta benar-benar beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, siapa buat usaha ni benar-benar pegang tali yang akan menyelamatkannya. Dia berada jalan yang begitu lurus sampai pada Allah. Dia tak akan ke neraka. Lam fisomalaha, siapa betul-betul ikut Allah, tahu ini taghut, aku macam mana pun tak minat, macam mana pun tak akan setuju. Lam fisomalaha, pegangan ini tak akan putus, dia akan selamat. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar apa dia cakap, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang bakal dia buat dalam hidup, kerana dia berprinsip sebagai Muslim yang sejati.
Sekadar ni dapat saya sampaikan kesimpulan daripada kuliah malam ini. Yang pertama ialah marilah kita jauhi iblis dan syaitan dengan sebenar-benarnya. InsyaAllah kita tak sembah syaitan, tak sembah iblis, tetapi jangan sama sekali kita bersama dengan orang-orang acuan syaitan dan iblis. Yang kedua, Allah Ta'ala begitu murka. Manusia ayat 51, Tuhan kata apa-apa makhluk pun yang baik ke, apatah lagi yang buruk, tak bersekongkol membantu pembinaan alam. Hanya kuasa Allah satu-satunya. Bahkan akidah mengajar kita, mulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada kuasa setimpal macam Tuhan. Dia juga adalah makhluk Tuhan, cuma diberi kemuliaan yang tiada taranya. Manakala yang ketiga, bahwasanya golongan yang mengambil syaitan ikut perkara yang dilarang oleh Allah telah melakukan kezaliman pada diri sendiri, tidak melakukan kezaliman kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah.